mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Okey, video kali ini saya akan bagi satu siri video cara bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak create satu sistem trading tersendiri. Okey, untuk create satu sistem trading, dia ada beberapa perkara ataupun beberapa elemen yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan. Dan apa yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana untuk create satu sistem analisa technical trading. Okey. Kalau untuk fundamental dia ada cara dia, tapi untuk orang kata untuk technical analysis, inilah video dia. Okey. Videonya akan diberikan dalam bentuk bahagian-bahagian. Saya tak boleh nak nak sumbat semua dalam satu video. Takut tuan-tuan dan puan-puan tak faham. Basically dia ada beberapa elemen, dan elemen yang pertama adalah konsep, kedua adalah trend, ketiga adalah zone, keempat adalah signal entry, kelima adalah pattern, dan yang terakhir adalah volume. So ada 6 elemen yang tuan-tuan dan puan-puan kena tengok sebelum untuk ataupun nak membangunkan sesebuah trading system. Kalau ada cukup 6 elemen ni, bermakna sistem trading tuan-tuan dan puan-puan dah compact dah. Dah tak ada benda dah kita nak tengok lagi, melainkan kita nak adjust dia punya parameter sahaja. Okey. Jadi video kali ni saya akan pergi dulu untuk perkara pertama, iaitu konsep. Okey. Konsep. Dalam konsep ni apa yang kita nak tengok? Okey. Konsep ni adalah apa approach yang kita nak pilih untuk kita punya sistem trading. Okey. Dalam konsep trading ada 3 saja, iaitu sama ada buy on dip, buy on breakout dan buy on pullback. Ketiga-tiga konsep ini mempunyai pro and con yang tersendiri. Tak ada satu pun yang lebih baik antara satu sama lain. Contoh kata orang kata, oh buy on dip lagi best lah daripada buy on breakout. Oh buy on breakout lebih best lah daripada buy on dip. Tak ada. Semua sama sahaja. Jadi sebelum kita nak pilih konsep ni is more on karakter kita. Okay. Kita ni suka beli dekat buy on dip ke? Ataupun kita ni lebih suka buy on breakout ke? Ataupun kita ni lebih suka, oh saya suka buy on breakout tapi takut lah nak confirmation lah. So go for all buy on pullback. Okay. Dalam konsep ni kita tak boleh nak paksa orang untuk untuk suka sesuatu konsep tu. Contohlah orang tu dah memang tendensi dia lebih kepada breakout. Tapi tuan-tuan dan puan-puan duk hasut dia, duk racun dia, kata, oh buy on dip lagi best lah. Lala dia kata, okey lah saya nak buy on dip lah. Tapi dia tak kena dengan jiwa dia. Takut apabila konsep trading ni sendiri dah tak kena dengan jiwa trader, trader itu tersendiri, maka akan ada satu masalah yang akan dia hadapi, iaitu dia akan mula jumping teknik ataupun orang kata butterfly trader. Butterfly trader ni maknanya tuan-tuan dan puan-puan akan keep on belajar sistem trading yang baru, belajar sistem trading yang baru sampai jumpa yang sesuai dengan diri sendiri. Okey, saya nak mengelakkan tuan-tuan dan puan-puan daripada terlampau lama jadi butterfly trader. Jadi kita pergi dulu kepada konsep. Okey. Konsep ni saya tak boleh bagi tahu siapa yang mana yang lagi bagus. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri kena jawab apa itu apa konsep yang paling sesuai dengan karakter tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh macam saya punya pendekatan konsep yang paling saya dengan karakter saya adalah buy on dip. Okey. Kalau saya pergi go on for buy on breakout, saya rasa macam pelik. Kalau saya pergi buy on pullback pun saya rasa macam tak puas hati. Saya lebih suka kepada buy on dip. Jadi teknik saya akan buy on dip lah. Okey. So seterusnya saya akan terangkan apa kelebihan dan kekurangan pada setiap konsep. Jadi dalam kelebihan dan kekurangan yang kita nak tengok ni cuma ada 2 elemen saja yang kita tengok, iaitu yang pertama adalah risk and reward dan kedua adalah momentum ataupun kerancakan harga. Okey, untuk buy on dip, apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah risk and reward. Basically kalau kita buy on dip, dia punya risk and reward dia cukup cantik. Setakat 1/3 tu biasalah, boleh senang lah nak dapat. So
Itulah kelebihan buy on dip. Cuma kelemahan dia adalah dia slow. Okay, sebab kita buy on dip. Kan, waktu tu price tu dekat support lagi. Tak ada, orang kata tu buying interest tu tak banyak lagi. Volume pun low, flat, kadang-kadang dia spike sekejap-sekejap, dan antara risiko buy on dip adalah kita akan terperangkap dalam sideways. Okay. Dan yang kedua adalah buy on breakout. Okay, apa kelebihan buy on breakout? Buy on breakout kelebihan dia adalah momentum. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk, zup, dia terus laju. Okay, jadi itulah orang kata nak cari fast profit ni memang dekat buy on breakout. Tapi apa kelemahan buy on breakout? Kelemahan buy on breakout adalah risk and reward. Okay, risk and reward buy on breakout biasanya tak cantik. Kadang-kadang nak pergi 1/2 pun macam susah sikit lah. Okay, melainkan memang betul price ataupun counter tengah in rally gila babi. Ya, so tuan-tuan dan puan-puan dapatlah, senanglah dapat risk and reward yang cantik. Okay, antara problem lain buy on breakout ni adalah dia akan terkena fake breakout. Okay, maknanya dia dah breakout dah, resistant. Contoh ni resistant, dia dah breakout, tapi dia boleh patah balik, menjunam ke bawah. Itu adalah antara risiko menggunakan konsep buy on breakout. Okay, dan yang terakhir, konsep yang seterusnya adalah buy on pullback. Buy on pullback ni dia macam buy on breakout, tapi sebab dia takut, dia pause baru, dia tunggu untuk confirmation untuk buy lagi rendah daripada harga breakout. So, saya boleh cakapkan buy on pullback ni adalah satu gabungan buy on breakout dengan buy on dip. Okay, dia punya mekanisme dia adalah dia break, lepas tu tunggu price retrace kat kawasan resistance, dan resistance become support ni ataupun orang panggil RBS, dan dia akan entry dekat situ dan price akan naik. Okay, kelemahan dia adalah dia sederhana. Kelemahan dia adalah sederhana. Okay, sederhana maksudnya dia punya RR dia sederhana, dia punya momentum pun sederhana sebab dia adalah hybrid daripada konsep BOB dan juga konsep BOD ataupun buy on dip. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan macam, oh confuse lah, aku nak pilih macam mana satu lah. Okay lah, rasa macam kita macam half-half kan. Nak rasa nak macam buy on breakout tapi tak nak beli pada harga tinggi, so kita go for buy on pullback. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah apa kelebihan dan kekurangan setiap konsep. So seterusnya adalah tuan-tuan dan puan-puan kena tengoklah yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang lebih selesa. Okey, sekarang kita akan pergi sekejap dekat dalam live chart. Kita akan tengok macam mana buy on dip, buy on breakout dan buy on pullback kita boleh track dekat dalam live chart. Okey, saya gunakan satu counter Glotec. Rugilah counter Glotec ni, saya tak dapat masuk. Saya punya ni, apa orang kata tu, saya masuk order kat 645, tapi pagi ni price buat gap, so saya punya order tak fulfill lah. Itulah antara risiko-risiko yang kita kena hadap dalam trading ni. Antaranya adalah ni lah gap, order tak trigger, itu semua adalah rezeki. Okay, macam saya sebelum ni saya bagi tahu, trade apa yang kita buat semua ni adalah satu usaha saja. Rezeki Allah SWT yang akan bagi. Buatlah macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak bagi, memang tak dapat. Tak buatlah macam mana sekalipun, malaslah macam mana sekalipun nak buka chat ni, tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi tuan-tuan dan puan-puan rezeki, dia akan bagi. Okay, alright, sekarang kita akan tengok kat mana buy on pullback, buy on breakout dan juga buy on dip dilaksanakan dalam chart yang betul lah. Okay, so antaranya adalah, okay, ini adalah antara contoh buy on pullback, which is price buat satu projection uptrend, kemudian dia retrace, yang mana dia dah start dah buat downtrend, tapi downtrend dia tak cukup kuat untuk break low uptrend yang dia buat tadi. So ini adalah retracement dan kita boleh buy on dip waktu ni. Buy on dip ni waktunya maksudnya adalah downtrend tu bersifat retracement dan kita buy untuk dia naik lebih tinggi. So ini dia, kita buat ni almost low ni, tapi dia punya naik mencanak-canak
sampai okey, kita sambung lagi. Okey, naik mencanak-canak sampai kita boleh agaklah tengok dia punya risk and reward. Contohlah kita masuk kat sini. Okey. Sini naik sampai sini maksimum. Ini best possible lah kan, tapi jarang lah ada orang boleh tahan macam ni kan. Okey, so kita tengok risk and reward dia. 10.40 bang, 10.43 bang. Kalau tuan-tuan dan puan invest lah, ni antara is a very good setup lah orang kata Okay. Dan masalah untuk buy on dip adalah ni lah dia. Puan-puan nampak tak? Ni dia tengah sideway ni. Ni lama sideway ni. Ini problem buy on dip. Dia sideway. Okay. Kita dah tengok dah buy on dip, dan mari kita cari kat mana kita boleh tengok setup buy on breakout. Okey, sini ada satu setup buy on breakout. Okey, price naik, lepas tu dia kita tanda sikit. Okey, dia dah buat flat, tiba-tiba dia break. Okey, dia break kat sini dia terus naik. Naik lagi naik. Okey. So kat sinilah dia punya momentum. Basically kalau kita tengok dia break, mesti ada follow up dengan volume. Okay, break ada volume yang besar, so dia terus naik. Tak payah tunggu-tunggu, terus naik. Tengok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah masuk dalam dia punya orang kata tu waktu yang lama untuk price sideway. Dia terus masuk je. Terus masuk, terus naik. Tapi masalah dia adalah dekat sini. Dia entry pada harga yang tinggi. So dia punya RR dia tak cantik. Okay, itulah kelebihan BOB dan kekurangan BOB. Dia laju, tuan-tuan dan perempuan tak payah tunggu fasa sideway ni, tapi cuma kelemahan dia entry pada harga yang tinggi. Okay, next kita akan cari contoh buy on pullback. Sekejap saya cari. Konten ni pun dah mula tak cantik dah. Okey, ni konten ni pun dah start tak cantik dah. Bila dia dah mula sikat ni, dia mana dah tak cantik lah. Dia dah malas. Ni mana kalau dah sikat ni, harga dia dah, dia punya share isu dia dah tinggi. Okey, so cuba cari sekejap sebentar. Mana contoh buy on pullback? Okey, sini ada satu contoh buy on pullback. Okey. Kita tandakan. Okey, contoh. Ni kita nampak ada satu resistance. Okey, ada satu resistance dan price dah break dah resistance daily ni lah pada harga 0.53. Okey. Kadang-kadang perempuan dah masuk kan kat sini kan, nampak lama dah tinggi dah, harga naik balik. Okey, tunggu dia retrace balik dan tuan-tuan beli balik dekat kawasan resistance become support ni dan price terus naik. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan dapat adalah dapat beli pada harga yang rendah dengan RR yang agak okey. Okey, maknanya tuan-tuan dan puan tak perlu nak tunggu fasa sideway macam buy on dip kan, ataupun perlu beli harga yang tinggi macam dekat dalam buy on breakout. Tapi tuan-tuan dan puan dapat beli pada harga yang yang harga yang agak sederhana, tak tinggi dan RR yang okey. Cuma masalah kepada buy on pullback ni adalah FOMO ataupun kita panggil sebagai fear of missing out. Takut nanti dia naik-naik tapi dia tak buat pullback, dia terus naik dan kita tertinggal entry. Okey, itu sahaja video kali ini yang mana saya telah ceritakan 3 konsep, iaitu buy on dip, buy on breakout dan juga buy on pullback. Okey, macam saya cakap dalam permulaan video, konsep kita tak boleh nak paksa. Setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeza-beza dan mempunyai tendensi konsep yang berlainan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan orang yang jenis memang buy on dip, janganlah beli teknik buy on breakout. Okey, contohlah ada cikgu-cikgu kat luar kan ramai, kan? Bila orang cikgu tu mengajar buy on breakout,
Tuan-puan pula memang jenis buy on date, memang takkan masuk. Memang susah nak faham. Bukan susah nak faham, mungkin faham. Senang je nak faham technical analysis ni. Cuma dia tak masuk, dia rasa macam lain tau. Kita punya risk appetite dia tu berbeza. Okey, tuan-tuan dan puan-puan Jadi, konsep saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk jawab soalan ini. Dia tak ada, orang kata tu, betul salah dalam pemilihan konsep. Okey, jumpa untuk video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Macam saya bagi tahu, apa yang kita buat ni semua adalah usaha saja yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakkan berdoa supaya dikurniakan rezeki yang halal, dan rezeki yang halal itu mendekatkan kita dengan Dia yang Maha Esa. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.